Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat dan bertemu sekali lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Cikgu mendoakan agar anak-anak sentiasa sihat sejahtera di samping keluarga. Pertemuan kita pada kali ini adalah untuk meneruskan lagi kesinambungan pembelajaran bahasa Melayu tahun 3. Kali ini kita akan berbincang pula tentang apa yang terdapat pada buku teks muka surat 54 dan juga buku aktiviti muka surat 58. Kedua-duanya buku jilid 2. Cikgu harapkan agar anak-anak telah pun bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan. Kalau semuanya sudah bersedia, apa tunggu lagi? Jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat membina ayat menggunakan kata sendinama. Menyebut tentang kata sendinama, tajuk ini telah pun kita pelajari beberapa kali sebelum ini. Namun begitu, sebagai ulang kaji, sebagai pemugaran semula ingatan kita terhadap tajuk ini, apa kata kalau kita lihat sepintas lalu info bahasa yang terdapat pada muka surat 54 buku teks. Jom. Info bahasa. Kata sendinama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama. Contohnya dalam, seperti, di, ke, oleh, hingga, dan daripada. Menurut Kamus Dewan, kata sendinama ini terletak di hadapan kata nama atau frasa nama ini untuk menyatakan sasaran. Nak tuju dekat siapa? Iaitu merujuk pada manusia dan juga haiwan. Jadi pada kali ini, cikgu akan mengulang kaji beberapa frasa sendinama yang akan kita gunakan sepanjang pembelajaran hari ini, yang terdapat dalam buku teks dan juga buku aktiviti. Kita mulakan dahulu dengan kata sendinama yang pertama, yaitu ke. Ke dikhususkan untuk tempat dan masa. Ke sana. Dari pagi hingga ke malam. Itu untuk masa. Baik. Yang kedua, di khusus untuk tempat sahaja. Di sini. Mudah. Yang ketiga, seperti. Seperti menunjukkan perbandingan. Membandingkan sesuatu perkara dengan perkara yang lain. Seperti cacing kepanasan. Menggelisah sahaja. Perbandingan. Ya, baik. Yang keempat, oleh. Menunjukkan pembuat, yaitu subjek dalam ayat pasif. Kerja itu dilakukan oleh ayah. Ayah adalah subjek dalam ayat pasif. Baik. Seterusnya hingga. Hingga menunjukkan had yang tertentu. Dari pagi hingga ke malam. Hadnya waktu malam. Baik. Okay. Manakala dengan mempunyai beberapa kegunaannya. Yang pertamanya menunjukkan turut serta. Saya dengan ayah. Turut serta, dua orang. Yang keduanya menunjukkan cara sesuatu perbuatan itu dilakukan. Adik menyiapkan kerjanya dengan cermat. Dengan cermat itu adalah cara dia menghasilkan kerja itu. Manakala penggunaan dengan yang ketiga adalah menunjukkan benda yang digunakan. Adik menulis dengan pensel, menggunakan pensel dengan pensel. Guna pensel untuk menulis. Baik. Okey, itu tentang dengan. Seterusnya, sejak. Sejak menjadi penanda waktu ataupun masa. Sejak awal pagi lagi. Penanda waktu. Sejak bila? Sejak awal pagi tadi. Sejak sebelum lahir lagi. Itu contoh. Demi. Demi menunjukkan tujuan. Saya belajar demi masa depan saya. Dan demi juga digunakan untuk menegaskan sesuatu. Kita mesti bersemangat patriotik demi cintakan negara. Itu maksudnya. Baik.
Cikgu rasa setakat itu dahulu beberapa kata sendi nama yang cikgu cuba ulang kaji untuk hari ini yang akan kita gunakan sebentar lagi. Dan sekarang kita terus ke buku teks muka surat 54. Jom. Kata sendi nama. Pengeraman mudah alih. Pengeraman bermaksud proses mengeram dan penetasan benih-benih. Bersama ada benih ikan ke ayam dan sebagainya. Manakala mudah alih adalah mudah dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat ataupun mudah dibawa. Kita teruskan pembacaan kita. Hanif melihat ternakan ikan tilapia Pak Longnya. Beliau menunjukkan cara mengeramkan telur ikan tilapia kepada Hanif. Kepada adalah kata sendi nama. Kepada biasanya digunakan khusus untuk manusia. Hanif adalah manusia kepada Hanif. Cara ini dapat meningkatkan hasil. Telur ikan betina akan dimasukkan ke dalam bekas pengeraman. Ke menunjukkan tempat. Di mana tempatnya? Dalam. Bagaimana nak menulis? Jarakkan ke dengan dalam. Bahan terbuang seperti botol mineral digunakan sebagai bekas pengeraman. Suhu air di dalam botol sama seperti suhu di dalam mulut ikan. Baik. Di dalam. Di adalah kata sendi nama untuk tempat. Dalam adalah tempat. Dijarakkan ya. Seperti adalah kata sendi nama untuk perbandingan. Maknanya membandingkan suhu dalam botol sama dengan suhu di dalam mulut ikan. Jadi kita tahu bahawa proses pengeraman ikan ini kalau dalam alam semula jadinya berada di dalam mulut induknya ataupun ibunya. Okey, kita sambung pembacaan kita. Mari ikut Pak Long ke tempat pengeraman. Masih lagi kata sendi ke untuk menunjukkan tempat. Okey. Seterusnya, gambar-gambar yang diberikan. Gambar yang pertama untuk membentuk ayat yang pertama. Ikan betina ditangkap oleh pekerja. Dah lengkap ayatnya. Ya? Penggunaan kata sendi nama oleh. Oleh menunjukkan pekerja itu adalah pembuat. Iaitu sebagai subjek dalam ayat pasif. Gambar yang kedua, ayat yang kedua. Telur ikan keluar dari. Bagaimana kita nak membentuk ayatnya? Bolehlah kita tulis seperti ini. Telur ikan dikeluarkan dari mulut ikan. Okey. Maknanya ikan-ikan ini seperti mana cikgu nyatakan tadi, disimpan di dalam mulut ibunya ataupun induknya. Dikeluarkan dari. Penggunaan dari untuk tempat. Tempat. Mulut tu tempat. Baik. Ayat yang ketiga. Dan gambar yang ketiga. Bekas pengeraman tiruan hingga menetas. Ayat yang lengkap boleh kita tulis seperti ini. Telur-telur disimpan dalam bekas pengeraman tiruan hingga menetas. Hingga. Kata sendi nama yang menunjukkan had tertentu. Hadnya sampai bila? Sampai menetas. Dan gambar yang terakhir serta ayat yang terakhir. Sangkar kolam, anak ikan di dalam. Anak-anak ikan dimasukkan di dalam sangkar kolam. Ayat yang terakhir. Di dalam. Di menunjukkan tempat. Dalam adalah tempat. Dalam mana? Dalam sangkar kolam. Kata nama. Baik, dah selesai. Kita bincang-bincangkan pada muka surat 54 ini. Kita terus melangkah ke buku aktiviti muka surat 58. Jom. Pada muka surat 58, aktiviti 4. Lengkapkan ayat dengan kata sendi yang betul. Teknologi penghasilan serbuk telur ayam. Diberikan ada 6 kata sendi nama di situ dan ke-6-6-nya telah pun cikgu huraikan cara penggunaannya. Dan sekarang kita cuba belajar bagaimana kita nak mencari jawapan yang tepat untuk latihan ini.
Okey, anak-anak bersedia? Jom. Encik Azhar, Pakcik Imran seorang peternak ayam penelur. Ayam penelur bermaksud ayam yang diternak untuk mendapatkan hasil telurnya, bukan untuk daging, bukan untuk kita makan daging ayam tu. Okey. Beliau telah menghasilkan serbuk telur ayam. Garis 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu adalah satu tempoh yang tertentu. Jadi kita perlu menggunakan satu kata seni nama yang digunakan untuk tempoh tertentu. Ya. Bila tempoh itu bermula? 2 tahun yang lalu. Apa kata seni nama yang sesuai? Masukkan. Kita teruskan. Telur ayam yang dikutip garis ladang akan dibasuh garis mesin. Tempat kosong yang pertama, ladang. Ladang adalah nama tempat. Adakah berada di ladang itu ataupun baru kita nak pergi ke ladang itu? Fikir-fikirkan. Ada 2 jawapan di situ. Jadi boleh pilih mana satu yang paling tepat. Baru nak pergi ataupun sudah berada di situ. Ya? Okey. Manakala untuk tempat kosong yang kedua, dibasuh garis mesin, iaitu menerangkan tentang penggunaan alat. Tadi cikgu dah terangkan apakah kata seni nama yang digunakan untuk menerangkan alat. Masukkan. Baik. Kita sambung lagi pembacaan kita. Selepas itu, telur ayam akan melalui proses pengasingan kuning telur dan putih telur. Telur ayam akan dinyah bakteria. Garis kualitinya yang baik. Nyah bakteria maknanya dihapuskan bakteria ataupun kuman-kuman yang mungkin berada bersama dengan telur ayam itu. Manakala tempat kosong yang diberikan kualitinya yang baik. Sebab apa kena nyah bakteria? Kena ada sebabnya. Sebab bila sebab, kita letakkanlah kata seni nama yang menunjukkan kesan. Untuk apa kita buat benda itu? Itu jawapan yang sesuai. Baik, seterusnya lagi. Seterusnya, telur ayam akan melalui proses pengeringan. Ketinggian suhunya 150 darjah Celcius garis 200 darjah Celcius. 150 ke 200. Maknanya ada had tertentu. Kalau had tertentu, kata seni nama yang sesuai, masukkan. Baik. Akhir sekali, proses pembungkusan dilakukan sebelum diedarkan garis pelanggan. Pelanggan adalah manusia. Buat untuk manusia itu. Kita nak bagi dekat dia. Kita nak hantar kat dia. Apakah kata seni nama yang sesuai? Masukkan. Kita sudahkan pembacaan kita. Encik Azhar akan menghasilkan serbuk telur ayam mengikut tempahan pelanggan untuk menjamin kualiti pengeluaran. Dah selesai apa yang kita jawab pada buku aktiviti muka surat 58 ini. Cikgu harapkan anak-anak dapat melengkapkan jawapan ini dengan tulisan yang cantik, yang kemas, yang tepat. Dengan jawapan yang juga tepat. Kalau semuanya dah siap, hantarkan bukti kepada cikgu untuk cikgu nilai dan sema. Okey? Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.